Ekonomi Dunia WEF 2023 ini menjadi platform yang cukup penting kerana antara topik utamanya adalah berkenaan dengan dari segi kelestarian pembangunan, bagaimana SDG itu boleh dipenuhi di sebalik cabaran yang dijangka berlaku pada tahun 2023 ini. Dan sudah tentu untuk waktu ini beruntung sekali sebenarnya anak Malaysia menjadi antara individu penting dalam membawa mesej dan juga idea dari segi pembangunan lestari, bagaimana kehidupan dan keterjaminan kehidupan di sesebuah bandar yang lestari itu dapat diwujudkan. Saya bertuah bersama dengan saya pada hari ini Datuk Seri Maimunah Muhammad Sharif, Pengarah Eksekutif UN Habitat, dan juga difahamkan Datuk Seri juga Co-Chair bagi Global Future Cities di bawah WEF. Pertama sekali mungkin Datuk Seri boleh kongsikan penglibatan Datuk Seri dalam WEF untuk siri tahun ini. Ya. Okay, terima kasih Cik Ashraf, terima kasih Astro Awani kerana telah menjemput saya pada sesi ini. Ya, World Economic Forum WEF memang berkolaborasi secara rapat dengan UN Habitat. Saya telah terlibat sejak tahun lepas, tahun 2022. Saya juga telah co-chair, sedang co-chair untuk tahun pertama Global Future Cities di World Economic Forum, dan saya juga diminta untuk menyambung mempengurusikan di Global Future Cities Council, dan saya telah dijemput untuk hadir beberapa event program di World Economic Forum ini. Pertama sekali saya telah, sebelum World Economic Forum, saya telah juga dijemput oleh Minister of the President of the Switzerland Federation. Di antaranya adalah untuk mesyuarat di peringkat menteri pada hari Sabtu, di mana UN Habitat saya telah pun di voted untuk terlibat menjadi ahli dalam steering committee untuk Davos Baukultur. Maksudnya di sini ada dari segi perancangan yang melibatkan perancangan yang integrated, yang melibatkan kebudayaan, culture. Dan kita juga telah bersama-sama membuat satu resolusi itu di peringkat Europe, dan saya telah menyatakan bahawa ini bukan hanya di peringkat Europe, kita nak bawa beyond Europe, selain pada Europe. Dan itu penglibatan yang pertama. Yang kedua, hari ini saya telah bersama dengan real estate property developer, the big real estate property developer, juga membincangkan tentang ESG. Dan juga membincangkan tentang peranan private sector dalam kelestarian sesuatu negara. Dan selepas itu saya juga telah diminta untuk bercakap dari segi net zero, peranan bandar dalam kita mencapai net zero dalam carbon emission. Dan ada lagi beberapa, selepas ini saya akan terlibat dalam program Heat, Forest and Fire, dan juga Global Champion, dan ada lagi 4-5 perkara, 4-5 event lagi sehingga hari Jumaat. Sudah tentu jadual yang cukup padat. Cukup padat. Ada juga jemputan yang terpaksa ditolak, difahamkan. Ada juga jemputan yang terpaksa ditolak. Datuk Seri menyebut berkenaan dengan kelestarian pembangunan dan sebagainya. Ini kita bercakap di peringkat global, tarafnya ataupun peringkatnya tinggi, tetapi bagaimana kita nak implementation itu bagaimana? Kerana kalau kita menyebut berkenaan dengan perbincangan, dialog, seringkali kita nampak memang ada berlaku seperti platform WEF ini, tetapi implementationnya itu bagaimana? Mungkin Datuk Seri. Cik Ashraf, itu satu soalan yang baik, sebab saya sebagai Datuk Bandar sebelum ini yang dipetua di Seberang Perai dan juga bandar di Pulau Pinang, di mana-mana platform saya, even tadi di dalam private sector dan juga di dalam net zero city tadi, saya melaung-laungkan, mempromosikan peranan local government, peranan kerajaan tempatan, peranan Datuk Bandar, peranan governors dalam melaksanakan global program tadi. Itulah semasa the World Habitat World Cities Day, tema kita adalah go local to achieve global program. So di sini saya cadangkan untuk kita
mencapai environment, social and governance. Masalahnya kita banyak polisi, program, strategi tebal-tebal. Tetapi dia punya cabaran dia untuk mentranslatekan program polisi ini kepada action di peringkat PBT. Itu memerlukan knowledge, expertise dan governance. Dan saya selalu cakap, saya nak ulang lagi sekali, leadership is very important. Leadership, governance and capital. Capital di sini bukan hanya dollar sign, tetapi capital dari segi human resource, dari segi talent, dari segi knowledge. Itulah tadi kita telah pun salah satu rumusan tadi semasa saya berbincang dengan peringkat private sector tadi, kita jangan lupa di peringkat global ini, di peringkat nak melaksanakan di peringkat kajian tempatan, dia banyak senario. Kalau kita tengok globally, di Afrika lain, di Asia lain, di Latin America lain, contohnya di Malaysia lain. So di sini peranan UN Habitat juga, peranan juga ada UN agencies dan juga member state untuk membentuk satu platform di mana kita boleh, platform ini boleh melaksanakan program-program. Even kat Malaysia pun banyak strategi, banyak polisi dan sebagainya, bagaimana kita nak membawa ke bawah, melaksanakan. Itu cabaran yang penting yang saya rasa salah satu yang saya nak nampak, saya nak tengok daripada World Economic Forum ni, action plan. Bercakap plan tindakan. Bercakap berkenaan dengan action plan, suka untuk saya bawa sedikit perbincangan kita melihat kepada sebagai contoh dari segi kemampanan, pembangunan mampan. Memerlukan dana, itu pertama, sudah tentu. Kedua, seperti Datuk Seri sebut, human resource, kepakaran itu perlu ada. Bagaimana? Sebagai contoh Malaysia, kita sebab dekat di hati kita. Kalau kita letak Malaysia sesebuah PBT itu, adakah mereka mempunyai dana yang cukup, kepakaran yang cukup? Sebab sekarang ini kita telah pun kena pasti cabarannya, kita nak connecting the dots dan kita nak menangani cabaran tersebut. Moving forward, apa yang perlu dilakukan oleh PBT terutama dalam konteks di Malaysia, Datuk Seri? Dalam konteks local government PBT ini sebenarnya menjurus kepada Malaysia. Saya ingin menyarankan datuk-datuk bandar dan juga pegawai-pegawai di Malaysia ni harus keluar daripada kepompong complacent. Harus berani untuk membuat satu perubahan, bukannya status quo. Perubahan. Kadang-kadang kita ada resources atau funding, tetapi tak ada kepakaran. Oleh itu saya ingin menyeru supaya datuk-datuk bandar, PBT ini terlibat sama dalam global program. Semasa saya di MPSP dulu, saya ada satu antarabangsakan sebarang perai. Bukan kita ambil, tapi dari segi pengetahuan, dari segi standard, dari segi knowledge, kita kena keluar daripada kepompong yang orang kata complacent. So di sini kita perlukan dari segi education. Universiti kita perlu buka mata kepada perkara-perkara yang dibincangkan sekarang ini. Bagaimana kita melihat kepada kurikulum-kurikulum di universiti, di sekolah. That's why Japan, dia melihat pembelajaran education ni begitu penting untuk dia mencapai. Tadi saya juga ada berbincang dengan Menteri Perumahan Desmond Lee pada Singapura, bersama saya dalam event saya tadi dalam program yang sama. Beliau juga menyatakan bahawa kita perlu menyediakan satu environment atau alam sekitar yang boleh membawa talent-talent ni, to attract that talent untuk di sesuatu bandar ataupun di sesuatu negara. Itu adalah penting juga. Yang kedua, selain daripada keuangan, talent, dan juga saya masih lagi nak melihat kepada ketua, leaders itu. Leaders amat penting. Kalau leaders tu kata saya nak ni,
takkan pegawai-pegawai dia kata, oh saya tak mau buat. Satu, I think leaders yang open, yang ingin membuat perubahan. Ada iltizam. Ada iltizam nak berubah, nak keluar daripada kepompong complacent tadi. Dalam kita nak melakukan perubahan, cabaran itu ada, dan 2023 dijangka menjadi tahun mencabar terutama dari segi ekonomi. Mungkin pandangan Datuk Seri melihat apa yang perlu dilakukan, terutamanya kalau kita nak mencapai dari segi sosial dan juga pemeliharaan alam sekitar, di sebalik unjuran cabaran global ini, apa yang boleh dilakukan dalam memastikan bahawa usaha untuk mewujudkan kelestarian dalam pembangunan bandar dan sebagainya itu memenuhi ESG dan juga SDG itu dapat berjalan di sebalik cabaran-cabaran yang dijangka terus hebat dan juga luar biasa pada tahun 2023 ini, Datuk Seri? Memang kalau kita lihat daripada report World Economic Forum yang baru dilancarkan baru-baru ini, Global Risk, the Global Risk dan kos kehidupan, cost of living itu memang immediate dirasai, bukan hanya di Malaysia, di semua negara. Itu satu. Yang kedua, dalam kita punya World Cities Report, UN Habitat World Cities Report juga, kita telah melihat kepada oleh kerana 4C tadi tu, COVID, climate, conflict dengan capital tadi. Dan kita telah melihat ada satu situasi orang, selalu kita kata orang kaya baru, ni orang miskin baru. Maksudnya yang dulu tak miskin dalam poverty, sekarang ni dia telah termasuk dalam kalangan miskin. Berubah statusnya. Dan yang ketiga adalah dari segi macam mana salah satu negara tu boleh attract investment. Macam kata tadi ESG tadi, macam mana kita boleh ada environmental the enabling environment, kita nak attract. Tapi apa yang kita nak lihat di dalam sesuatu perkara ini, kita mesti ada, saya fikir Malaysia pun ada data. Data adalah amat penting. Bila kita ada data, kita ada policy, kita mesti ada action plan. Kalau tak ada data, kadang-kadang kita buat satu keputusan polisi ataupun tindakan yang betul, tetapi sains dan data di sini amatlah penting untuk kita mendapat satu program yang menjurus. Saya baru baca program Rahmah baru di ini. Kita tengok that yes, kita ada duit, kita bagi dalam Malaysia dalam Malaysian context ada duit kita bagi kepada orang ramai, tapi adakah dia, kalau kita ada data, adakah dia menjurus kepada orang yang betul-betul menghendaki bantuan tersebut. So ini penting, data satu penting. Yang kedua, saya kata policy to action, policy to action to impact, itu yang kedua. Yang ketiga adalah satu mekanisme yang apa yang kita buat ni mesti ada monitoring, ada indicators. Kalau kita dah laksanakan sesuatu program, bagaimana kita nak tahu berjaya atau tidak? Kajian impact itu. Indicators, target dia mesti ada. Kalau tidak, kita akan buat program, kita akan laksanakan, tapi kita tak dapat dia punya impact. Takut jadi shock sendiri lah. Takut jadi shock takut jadi shock sendiri. Takut jadi. Kembali kepada perbincangan melihat kepada ESG terutamanya, masih lagi ramai ataupun implementation pelaksanaannya itu mungkin ramai yang kurang jelas. Sebagai contoh, apa yang kita nak capai, E itu untuk apa, S itu apa sebenarnya target-targetnya, dan G itu pula bagaimana di peringkat governance-nya itu. Pandangan Datuk Seri, mungkin Datuk Seri ada 5 perkara lah yang boleh dijadikan fokus, apa segera yang boleh dilaksanakan, terutamanya dalam syarikat-syarikat korporat. Kerana kita tidak mahu hanya meletak sesuatu usaha itu di bahu kerajaan, tetapi masyarakat sivil, syarikat korporat juga penting dalam memenuhi aspirasi ini, Datuk Seri. Memang betul.
kita tidak boleh bergantung hanya pada kerajaan. Ya. Pagi tadi pun kita telah pun salah satu rumusan pagi tadi dalam private sector punya event tu adalah peranan syarikat-syarikat yang besar ya dalam property, especially dalam property market. Yang pertama sekali adalah apa yang dibincangkan saya selama ini, kita tengok dari segi dia tidak boleh hanya kepada private sector. Dia mesti ada vertical and horizontal integration. Okay. Vertical ni daripada global, mungkin UN Habitat ada UN. And then daripada national government. Then daripada local government. Private sector, community and also NGOs, ya. Dan ini penting bila dia invest bukan hanya melihat kepada dollar and cent. Dia kena fikir apa externalities, social cost yang akan terjadi kepada environment. Kita kalau di Malaysia dah ada environmental impact assessment, social impact assessment. Adakah environmental impact assessment, social impact assessment ni dah ada dia punya undang-undang pelaksanaan. ESG ni memang konsep yang agak baru, tapi di Malaysia dah ada dah lama dah. Dalam kualiti alam sekitar kita ada environmental impact assessment, social impact assessment. Of course the governance tu yang baru. Tu yang pertama sekali, mana-mana private sector dia mesti melihat kepada externalities dia. Yang kedua adalah kita lihat dari segi kolaborasi. Carrot and stick. That kembali pada governance. Carrot and stick tadi. Kalau dia buat mengikut net zero ataupun carbon emission dia kurang, apakah insentif yang boleh diperolehi? Kalau dia tak buat, apakah regulation penalty? Ini memerlukan satu kesedaran di semua peringkat. That yang nombor dua. Yang nombor tiga adalah dari segi teknologi. Because teknologi memainkan peranan. Digital, AI, teknologi. Because dengan adanya teknologi ini, sebab banyak yang kita perolehi dari segi early stage of assessment ni. Kalau kita dah laksanakan, baru kita nak retrofit, memang tak tercapai lah ESG. Sebelum kita buat satu projek itu, apakah dia punya teknologi, apakah ada impact daripada environment, impact daripada social, ekonomi, jobs dan yang lain-lain. Yang juga pada governance. That nombor tiga. Yang education. Yang nombor empat adalah kita nak melihat dari segi continuity, sustainability. Kita ada program, tapi adakah dia satu? Contohnya kita buat rumah, adakah kita buat rumah, but we should build home and communities. Bukan buat rumah sahaja. Not roof on the head, but home and communities. Then yang last but not least, I think that is financial dan juga partnership. Ini adalah amat penting dari segi kalau kita nak buat ESG, kita tak ada duit pun susah juga. So ini adalah tiga ni, economic, social and governance. But to me, that's why governance to last. Governance ni yang adalah satu faktor yang penting untuk kita attract good economic private sector and good also social investment kepada sesuatu negara. Datuk Sri, dalam kita nak memenuhi aspirasi ESG ini, bagaimana di peringkat PBT? Adakah PBT bersedia sebagai contoh? Mungkin kalau syarikat-syarikat korporat kita mula nampak ada Chief Sustainability Officer contohnya, kan? Chief Diversity Officer. So perkara-perkara begitu mungkin di syarikat korporat-korporat, MNC kita mula nampak, GLC, GLIC kita mula nampak inisiatif itu. Tetapi di peringkat local council, adakah kita telah pun mula ataupun perlunya segera untuk sekarang kita ada pegawai-pegawai sebegitu di peringkat PBT, terutama dalam konteks kita berbincang soal Malaysia. Walaupun kita berada di Davos ini, tetapi konsepnya itu perlu dibawa turun ke negara kita, Datuk Seri. Mula saya akan tackle soalan ini dari segi global, dan saya akan pergi kepada Malaysia. Di peringkat global, melikut kontinen, kata the African continent, Asian continent, Latin America continent, Arab state. Memang rata-rata inilah yang diperkatakan. Bagaimana kita ingin meningkatkan lagi
expertise Ya. di PBT, di local government. Kita lihat berapa ratio planners to population dekat Malaysia. Maybe 1:4,000 population, or in Africa 1:400,000 population. So di sini keperluan untuk kita di peringkat PBT ini untuk di Malaysia, khususnya di Malaysia, melihat kepada expertise pakar-pakar yang ada di dalam sesuatu PBT. Saya ingat ini adalah amat penting kalau kita nak melihat kepada when you talk about kelestarian. Kalau di sesuatu PBT itu hanya satu saja pegawai pancamanda dia, macam mana dia nak fikir about kelestarian? Tapi itu tidak juga menafikan, sebab boleh juga dia boleh partner dengan universiti. Because universiti ada dia punya expertise. Partner dengan universiti, partner dengan private sector. Ini pada saya partners tu ada. That's why kita nakkan keterbukaan dari segi di peringkat PBT itu untuk mencari sesuatu jawapan kepada apa yang mereka hadapi. So kalau kita rata-rata di Malaysia, saya dahulu Datuk Bandar Penang dan juga Seberang Perai. Seberang Perai kita ada tiga pegawai pancamanda untuk mentadbir 738 km². Tak cukup. Besar. Di Penang Island begitu padat. So rata-rata, saya dulu adalah Presiden Malaysian Association of Local Authority. Memang rata-rata tak cukup dari segi pegawai pancamanda, arkitek, engineer di setiap PBT untuk nak melaksanakan apa yang kita nak capai kelestarian tu. Saya mintalah kepada kementerian tengok balik dari segi pengisian, dari segi struktur PBT kita, kalau kita betul-betul nak mencapai world standard. Kita di peringkat WEF ini, Datuk Seri berkongsi pandangan, cetusan idea, membawa pengalaman Datuk Seri sama ada sewaktu di Penang ataupun mempengerusikan di UN Habitat dan sebagainya. Tetapi di forum sebegini juga penting untuk kita bawa turun apa yang mungkin yang cuba untuk selepas ini Datuk Seri nak bawa di Malaysia, hasil daripada pertemuan, perbincangan ramai pemimpin pemikir bersama Datuk Seri dalam pelbagai siri. Apa perkara-perkara penting yang mungkinlah ada 2-3 perkara yang okey, kita perlu segera Malaysia perlu laksana segera idea-idea sebegitu yang dikongsikan di pentas antarabangsa ini, Datuk Seri. Okay. Yang pertama sekali, kalau saya ada peluang mungkin balik ke Malaysia, saya ingin memberikan satu mungkin di peringkat university public lecture. Untuk berkongsi, bukan hanya untuk memberitahu, berkongsi pengalaman saya di sini. Dan saya juga ingin berkongsi pengalaman saya dengan kementerian-kementerian. Contohnya yang link dengan ini adalah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Kementerian Alam Sekitar, dan juga Kementerian Trade, Trade dan Antarabangsa. Saya ingin memberi berkongsi pengalaman saya, sebab saya juga telah pun diminta untuk berkongsi pengalaman di Westminster. Saya dah berjumpa dengan kabinet memberikan orang kata lecture, guest lecture. Saya telah pergi juga kepada Brussels. Saya dah berjumpa dengan parliamentary of EU parliamentary dekat Brussels. So, saya nak bila saya balik ke Malaysia boleh beri peluang untuk berkongsi pengalaman saya, berkongsi apa yang saya pelajari di sini yang boleh dicapai ataupun dilaksanakan di Malaysia, the best practices. Itu yang pertama. Dari segi yang kedua, saya lihat kita kena melihat balik semula di Malaysia ni. Dari segi Malaysia, plan amat banyak. Kita banyak plan. Saya ingat Prime Minister baru-baru ini pun dia menyatakan situ, banyak plan. Kita kena sekarang lagi elok sebab ada menteri yang baru, kementerian yang teraju. Tengok balik semua plan ni, kita mesti ada satu integrated. Kalau tidak, kementerian ini akan buat ini, Kementerian Perumahan akan buat ini, Menteri Pertanian buat ini, Menteri Industri buat ini. Dia mesti ada satu platform nak integratekan semua polisi ini
dibawa berbincang dan bagaimana polisi-polisi ini boleh dilaksanakan melalui roadmap target yang jelas. Nah, itu cukup penting sekali. Ya. Ya, melihat sudah tentu perlu holistik lah. Holistic. Apabila Yes. holistik sebab dia bila dia integrate connecting the dots permasalahan-permasalahan sudah tentu ianya cukup penting untuk kita membawa Malaysia sebenarnya ke tahap yang lebih baik dari segi pembangunan kelestarian dan sebagainya. Saya berbesar hati, terima kasih sekali lagi Datuk Seri Maimunah Muhammad Sharif, Pengarah Eksekutif UN Habitat dan juga Co-Chair Global Future Cities WEF, dan semestinya ini merupakan peluang yang cukup baik untuk kita bawa mesej-mesej penting apa yang kita belajar di peringkat terbangsa ini ke Malaysia. Terima kasih sekali lagi. Ini agenda awal ni dari Davos bersempena dengan Forum Ekonomi Dunia WEF